will run, I will climb. Okey, topik seterusnya 1.2 leraian daya. Pertama sekali kita tengok dulu dia punya takrifan. Okey, takrifan dia adalah leraian daya merupakan proses meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Okey, meleraikan satu daya tunggal kepada komponen-komponen daya. Contoh dia untuk lebih mudah seperti dalam gambar raja ini. Ini ada budak A dan budak B. So budak A itu menarik budak B dengan satu daya pada satu arah, iaitu ini arah dia. Okey. Jadi daya yang dia tarikan, daya tarikan yang dia buat itu adalah satu daya tunggal. Satu saja kan, daya tunggal. Okey, dia seorang saja yang tarik, hanya satu saja daya yang dikenakan ke atas budak B. Maka itu adalah yang dikatakan daya tunggal. Okey, tapi menurut konsep leraian daya ini, satu daya tunggal yang bertindak ke atas satu objek itu boleh dileraikan kepada komponen-komponen daya. Okey, apa komponen-komponen daya itu? Mari kita tengok muka surat seterusnya. Okey, inilah dia komponen-komponen daya yang dimaksudkan tadi. Okey, contoh budak itu tarik ini tadi kan, dia tarik. Okey, ini daya tunggal lah, daya tunggal. Okey, so daya tunggal ni boleh dipecahkan kepada komponen-komponen daya. Apa komponen-komponen daya itu? Komponen daya yang pertama adalah ini, komponen mengufuk. Komponen daya mengufuk. Daya mengufuk. Ini ataupun simbolnya Fx. Okey. Kita juga boleh pecahkan daya tunggal itu kepada komponen mencancang. Komponen mencancang. Okey. Horizontal component dan ini adalah vertical component. Okey, vertical component ataupun komponen mencancang ni simbolnya adalah Fy. Paksi Y lah maksudnya. Mengufuk tu Fx, paksi X. Jadi itulah komponen-komponen daya yang dimaksudkan dalam takrifan tadi. Okey. Jadi maksudnya apabila ada satu daya tunggal yang bertindak ke atas satu objek pada suatu sudut. Okey, nampak sini ada sudut theta. Okey. Katakanlah sini ada objek. Okey, apabila ada satu daya tunggal yang bertindak ke atas satu objek pada suatu sudut, okey, dia boleh dileraikan kepada dua daya komponen daya, iaitu daya mengufuk Fx dan daya komponen mencancang Fy. Okey, komponen daya mencancang. Okey. Jadi macam mana kita mau mengira komponen daya mencancang dan komponen daya mengufuk ini? Kita hanya perlu guna trigonometri. Okey, trigonometri ada 3 kan, sin, cos, tangent. Tetapi di sini kita hanya guna sin dan cos. Okey. Jadi maksudnya sekiranya kita diberi kita diminta untuk mencari daya mengufuk dan mencancang, kita kena guna trigonometri. Okey, kita tengok dulu untuk daya mengufuk Fx. Macam mana kita mau cari? Sekiranya kita ada nilai sudut theta di sini. Okey, kita guna trigonometri lah. Okey, macam mana? Okey, kalau kita tengok sini, Fx itu adalah F cos theta. Macam mana dia dapat cos theta? Trigonometri lah. Sini adalah komponen ini adalah komponen mengufuk Fx. Dan ini adalah daya tunggal tadi F. Dan ini adalah Fy. Okey, sini Fy. So, sini pun cikgu anggap Fy. Sama sebab dia mencancang juga kan. Okey, kalau cikgu tambah segitiga ni lah, dia jadi begini. Okey, jadi untuk mencari Fx, kita kena guna cos. Okey, kita tengok cos theta adalah sama dengan, kita tahu daripada trigonometri, cos adalah bersebelahan, iaitu Fx bahagi dengan hipotenus F. Okey. Jadi kita mau cari Fx. So kita pindah F ini pergi sebelah. So dia akan jadi
F cos theta sama dengan Fx. Inilah. Okey. Fx adalah sama dengan F cos theta. Okey, ini macam mana kita dapatlah. Okey. Itu adalah komponen mengufuk. Sekarang kita tengok komponen mencancang. Komponen mencancang kita akan guna sin, okey, ataupun sin. Okey, tengok sini. Kalau kita tengok sini, komponen mencancang adalah F sin theta. Macam mana dapat sin theta? Kita tahu sin theta is equal to bertentangan, kan? Okey, bertentangan mana? Fy, kan? So, Fy bahagi hypotenuse itu adalah sin F. Jadi, disebabkan kita mau cari Fy, kita pindah F pergi sebelah. Kamu akan dapatlah F sin theta equal to Fy. So, inilah. Okey. So, itulah cara kita mencari komponen mengufuk dan komponen mencancang. Okey, tetapi di sini tidak diterangkan dalam buku teks. Sekiranya itu tadi semua yang cikgu tunjuk tu, sekiranya sudut itu di sini, ya. Okey. Kalau sudut theta di sini, Fx itu adalah cos dan Fy itu adalah sin, kan? Tetapi kadang-kadang soalan tiba-tiba ini dia tidak bagi. Sini pula dia bagi sudut. Apa-apa nilai lah. Theta contohnya. Okey. Jadi secara automatik Fy itu akan jadi cos dan Fx itu akan jadi sin. Jadi maksudnya nilai sin dan cos itu bergantung kepada di mana nilai theta itu diberi. Jadi dalam nota ini theta itu memang sudah di sini. Maka Fx itu adalah F cos. Dan ini adalah F sin. Okey. Kalau theta di sini, ini akan jadi F cos theta. Ini akan jadi F sin theta. Okey, so kena tengok juga di mana theta berada. Cuma nota ni dia memang bagi theta itu di sini. Okey, so itu adalah penerangan mengenai macam mana menghitung komponen daya mengufuk dan daya mencancang. Okay, seterusnya kita akan tengok bagaimana menyelesaikan ataupun contoh-contoh soalan menyelesaikan masalah melibatkan daya paduan yang kita sudah belajar sebelum ini dan leraian daya yang baru juga kita belajar. Jadi kita menggunakan dua konsep ini, daya paduan dan leraian daya ini untuk menyelesaikan soalan. Okey, terus kita pergi contoh 1. Okey. Contoh 1. Okey, dia sudah bagi gambar raja di sana. Okey, dia sudah bagi gambar raja. Raja 1.19 menunjukkan sebuah bongkar kayu sedang ditarik oleh daya T yang mencondong pada sudut 30 seperti yang ditunjukkan dalam gambar raja di atas permukaan mengufuk. Jadual 1.5 menunjukkan magnitud daya yang bertindak ke atas bongkar itu. So, dia bagi jadual yang sudah ada memberi nilai-nilai daya yang bertindak ke atas objek ataupun bongkar kayu. Jadi, soalan pertama, hitungkan magnitud bagi komponen mengufuk dan komponen menegak bagi tarikan T. Okey. Baru juga cikgu tunjuk tadi macam mana mau kira. Maksudnya dia suruh cari komponen mengufuk. Sini. F, X lah. Dan komponen mencancang F, Y. Okey. Jadi pertama sekali kita kena tengok dia punya sudut. Di mana sudut dia? Okey. Adakah sama seperti gambar raja yang dalam nota tadi? Okey, jadi kalau kita tengok memang samalah. Sama seperti dalam nota tadi, theta itu di sini iaitu 30 darjah. Jadi macam mana mau cari? Secara automatik kalau mau cari fx kita akan guna f. Okey.
Fx sama dengan F cos theta kan. So F berapa sekarang? F itu adalah T. Ini adalah F. Ini adalah Fx dan ini adalah Fy. So T F itu adalah T. Berapa nilai dia? Ada dalam jadual 36. Okey, 36. Cos theta. Theta adalah 30 darjah. Okey, tekan kalkulator saja. Kamu akan dapat jawapan. Okey, 36 cos 30 kalau kita tekan kalkulator kamu akan dapat 31.18 Newton. So itulah komponen mengufuk. Arah dia adalah ke kanan. Mengufuk ada dua, ke kiri atau ke kanan. Tetapi untuk gambar raja ini dia adalah ke kanan. Okey, itu Fx. Untuk cari Fy pula, Fy adalah di sini sekarang. Ini Fy, ini adalah F. Jadi disebabkan sudut itu di sini sama seperti dalam nota, maka Fy itu adalah F sin theta. F sama macam tadi, 36 sin theta 30. So tekan kalkulator kamu akan dapat 18 Newton. Okey, so itu adalah komponen mengufuk mencancang Fy. Soalan A. Soalan B. Tentukan magnitude dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Tentukan magnitude dan arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu. Untuk menentukan magnitude arah daya paduan yang bertindak ke atas bongkah itu, kita kena tengok dua situasi lah. Satu adalah daya yang bertindak pada arah mengufuk dan satu adalah daya yang bertindak pada arah mencancang. Okey. Jadi kita tengok dulu untuk arah daya paduan yang bertindak pada arah mengufuk. Jadi sekarang kita sudah dapat tadi F. Okey, kita sudah dapat tadi Fx sama dengan berapa tadi? 31.18 Newton. Okey, jadi untuk cari dia punya daya paduan mengufuk, kita kena ambil kira daya ke kiri, iaitu Fr di sini. Berapa nilai Fr? 20 Newton. Jadi seperti yang kita sudah belajar sebelum ni, daya paduan. Untuk mau mengira daya paduan, arah bertentangan kita kena tolak. Jadi daya paduan mengufuk, okey, adalah ke kanan tolak ke kiri. Kamu akan dapatlah jawapan 11.18 Newton. So itu adalah daya paduan pada arah pada komponen mengufuk. Sekarang kita tengok lagi daya paduan pada komponen mencancang. Okey, jadi ke Fy tadi kita sudah cari, nilai dia adalah 18 Newton. Jadi kita tengok di sini dalam jadual ini ada lagi satu daya pada arah yang sama dengan Fy, iaitu tindak balas normal R 6 Newton pun ke atas. Okey. Dan ada satu daya ke bawah, iaitu dia punya berat, iaitu 24 Newton. So itu sahaja daya yang bertindak ke atas objek pada komponen mencancang. Okey. Jadi didapati dua daya ini sama arah, so kita tambah. So magnitude daya paduan mencancang, okey, sama dengan 18 tambah 6. Kenapa tambah? Sebab sama arah. Tolak 24. Kenapa tolak? Sebab bertentangan arah. So 18 tambah 6 tolak 24, kamu akan dapat 0 Newton. So itulah daya paduan pada komponen mencancang. Okey. Soalan terakhir C. Berapakah pecutan bongkar itu jika jisimnya ialah 2.4 kg? Okey, pecutan. So kita tahu untuk mencari pecutan kita kena guna formula daya paduan lah. Okey,
F sama dengan M A. Mau cari A, F bahagi M. Okey, sekarang A kita mau cari, F sudah ada lah. F adalah 11.8. Kita ambil yang komponen mengufuk sahaja. Kenapa? Sebab objek itu bergerak ke kanan. Jadi kalau dia memecut pun dia akan memecut ke kanan. Kita tidak ambil kira daya ke atas dan ke bawah. Sebab objek itu tidak bergerak ke atas dan dia juga tidak bergerak ke bawah. Okey, dan daya paduan tadi pun kita kira untuk komponen mencancang adalah 0 Newton. Okey, jadi kita hanya ambil kira komponen mengufuk. So 11.8 bahagi jisim 2.4, kamu akan dapat jawapan 4.66 unit untuk pecutan, ms negatif 2. Okey, so itulah contoh 1. Okey, seterusnya contoh 2. Okey. Raja 1.2 menunjukkan gambar raja jasad bebas bagi sebuah bongkar yang sedang menggelonsor menuruni sata condong yang licin. Okey, so maksudnya bongkar ini sekarang sedang bergerak turun ke bawah. Okey, apa maksud dia sata condong yang licin? Okey, yang licin. Ada perkataan licin sana, maksudnya kita abaikan geseran. Maksudnya tiada geseran. Okey, itu maksud dia sata condong yang licin. Kalau tiada perkataan licin tu pada sata condong nokta, so maksudnya ada geseran. So dalam soalan ini kita abaikan geseran. Soalan A, lakarkan komponen berat bongkar yang selari dengan permukaan condong dan komponen berat bongkar yang serenjang dengan sata condong itu. Jadi ada dua yang dia minta. Okey, yang pertama, komponen berat bongkar yang selari dengan permukaan condong. Komponen berat bongkar yang selari dengan permukaan condong. Okey. Jadi ada dua di sini. Yang pertama adalah di sinilah. Okey. Pada arah ini. Okey, dia cakap sini komponen berat bongkar. So kita guna W lah. Actually tidak semestinya W, tetapi biasa dalam buku dia akan guna W. Disebabkan di sini sudah ada W, so di sini kita gunalah dia W X. Cikgu ikut saja dalam buku. Actually apa-apa simbol pun boleh. Dan satu lagi adalah berat bongkar yang serenjang dengan sata condong. Inilah serenjang dengan sata condong di sini. Disebabkan tadi kita sudah label WX, so ini kita label lah WY. Okay. And then, itu saja dia minta. Lakarkan komponen berat bongkar yang selari dengan permukaan condong dan komponen berat bongkar yang serenjang dengan sata condong. So ada dua lah sudah. Okey. Seterusnya, tentukan daya paduan, soalan B. Seterusnya, tentukan daya paduan yang bertindak ke atas bongkar itu. Okey, so untuk mengira daya paduan yang bertindak ke atas bongkar itu, kita kena ambil dua keadaan lah. Satu pada komponen mengufuk dan satu pada komponen mencancang. Okey, kalau kamu tengok gambar raja ni, mungkin pelajar keliru. Actually, gambar raja ini, yang ini sama seperti dalam nota tadi. Cuma dia diputarkan. Okey, dalam nota tadi dia begini kan. Okey, kamu boleh nampak ni. F, Fx, theta, Fy kan. So, samalah seperti ini. Cuma sekarang, dia diterbalikkan. Okey, diputarkan, dipusing. Jadi, actually ini kita boleh juga lukis sebagai seperti ini. Okey, kalau kita pusing dia balik. Okey, ini adalah berat ini. Ini adalah Wy ini dan ini adalah Wx dan ini adalah theta. Sama kan? Okey, ini dengan ini sama saja, cuma dia diputarkan, dipusingkan. Jadi nota tu begini, tapi dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi begini. Okey.
kamu kena pandai lah. Dia boleh jadi begini. Okey. So dia tidak semestinya seperti dalam nota sahaja. Okey, jadi soalan B itu tentukan daya paduan yang bertindak ke atas bongkar itu. Okey, tadi cikgu lukis balik WX, WY. Jadi untuk mengira daya paduan ni kita kena cari dulu WX dan WY. Sini sudut berapa? Sudut dia adalah 30 darjah. Macam mana cikgu tahu 30? Okey, macam mana cikgu tahu 30? Sebab matematik lah. Matematik begini ya. Okey, cikgu panjangkan ini. So sini 90. So sini mesti 30. Jadi gambar raja tu begini. So ini 30. Ini 60. Okey. Jadi kalau cikgu lukis balik, WX, WY, sini 30. Jadi daya paduan ini kita kena tengok dua komponen lah. So daya paduan komponen mengufuk dulu kita tengok. Mengufuk. Kalau dalam gambar raja ni mengufuk adalah Fx. Okey. Jadi memang cara kira dia F cos kan? Cos theta. F sekarang adalah W 24. Cos theta adalah cos 30. Okey, jadi kamu kira kamu akan dapat 24 cos 30 adalah 20.78 Newton. Ini WX ah. Okey. Ini WX. Okey, cari lagi WY. Okey, cari lagi WY. Maksudnya daya paduan mencancang. WY kalau dalam gambar raja ini. Okey, WY itu sebenarnya adalah F sin theta. So F sin theta, F adalah 24 sama dengan W sin 30. Okey, kamu akan dapat mencancang 12 Newton. Okey. Tapi daya paduan. Jadi untuk mengira daya paduan itu, kita kena ambil kira sama ada daya lain yang bertindakkah pada arah mengufuk macam ini kan? Mengufuk. Ini ke arah ini kan? Ke belakang adakah? Okey, so disebabkan tadi dia sudah sebut permukaan condong yang licin. So cikgu sudah bagi tahu diabaikan daya geseran. So geseran di sini kita anggap sebagai kosong. Jadi secara automatik daya paduan dia adalah inilah 20.78 Newton. Sebab tiada daya pada arah yang bertentangan. So kita tiada mau tolak. Okey. Okey, daya paduan mencancang pula adakah pada arah yang bertentangan? Okey, kalau kamu tengok sini WY 12. Okey. Dan okey, ini WY tadi kita sudah kira 12. Okey, di sini ada tindak balas normal. Tengok nilai dia 12 juga kan? Okey. Jadi maksudnya daya paduan mencancang adalah 12 tolak 12 sebab yang ini bertentangan arah dengan yang ini. Jadi kita tolak, kita akan dapat 0 Newton. So ini daya paduan komponen mengufuk dan ini adalah daya paduan komponen mencancang. Soalan B. Okey. Sekarang tengok soalan C. Hitungkan pecutan bongkar jika jisimnya ialah 2.4 kg. Hitungkan pecutan bongkar jika jisimnya ialah 2.4 kg. Pecutan bongkar seperti biasa kita guna F sama dengan MA cari A, F bahagi M. Okey, F sekarang berapa? F tadi adalah kita ambil
WX. Kenapa kita ambil WX? Sebab bongkar ini bergerak pada arah WX. Maksudnya kalau dia memecut, arah pecutan itu adalah pada arah WX. Jadi F itu kita ambil WX, iaitu 20.78 bahagi M 2.4. Kamu akan dapat jawapan 8.66 ms pecutan negatif 2. Okey, so itu contoh 2.